Tuan-tuan, bila kita cerita wala sesama orang Islam ni, walayah sesama mereka, kasih sayang sesama mereka, tolong menolong sesama mereka. Dalam hadis Nabi SAW sebut haqqul muslim ala muslim sit. Kan, hak muslim dengan muslim yang lain ada 6. Idza stansahahu fansah lahu. Antaranya, kalau dia minta nasihat dekat kita, kita kena bagi nasihat dekat dia. Apabila dia sakit, kita kena melawat dia. Apabila dia mati, kita kena iringi jenazah dia, dan seterusnya. Tolong menolong dan sebagainya, ini hak orang Islam. Jadi hak itu ataupun menjadi wali itu syaratnya hanya agama. Contoh, ramai orang yang dia ikat dengan dia sendiri. Ramai orang yang bai'ah sebagai contoh. Dia bai'ah kepada persatuan dia sendiri. Dia bai'ah kepada kelab dia sendiri. Dia bai'ah kepada parti dia sendiri. Ini tak boleh. Bai'ah mutlak hanya kepada Allah dan Rasul. Selain daripada Allah dan Rasul, pemerintah orang Islam. Pemerintah penting. Sebab apa? Sebab keputusan pemerintah ini, dia memberi kesan. Kadang-kadang beza ijtihad. Kan beza, contohnya ketika perang kan. Pemerintah kata, kita pi perang, kita pi kat kawasan A. Musuh akan datang dari kawasan A. Kita fikir sendiri, kita kata, tak kot. Mungkin musuh datang kawasan B kot. Aku tak mau ikut pemerintah, aku pi kawasan B. Apa akan jadi? Berpecah orang. Boleh jadi keputusan kita lagi tepat daripada pemerintah. Boleh jadi dia salah, kita betul. Tetapi wala' dalam bab ini penting. Sebab kalau tidak ada wala' kepada pemerintah, rosak negara. Semua orang pakai ijtihad masing-masing. Pemerintah buat ijtihad, kita nak kutip zakat banyak ni, zakat pendapatan, cukai banyak ni. Kita buat ijtihad sendiri. Kira-kira aku kata, oh tak payah, banyak ni, sikit je. Kalau semua orang buat ijtihad, tidak ada wala', rosak negara. Pemerintah kata, lampu merah tanda dia berhenti. Kita jalan, nampak lampu merah, kita kata, merah ni patut jalan laju. Kita tukar jadi jalan laju. Lingkup negara. Jadi dalam bab wala', ada wala' kepada pemerintah. Selain daripada tu ada tak? Tak ada. Agama Allah dan Rasul. Sebab tu dalam pada kita berbeza dan sebagainya, kita kena ingat yang persaudaraan Islam ini dia diikat dengan Islam. Dia bukan diikat dengan benda-benda lain. Dan menambahkan ahzab, menambahkan persatuan dan sebagainya, dia tidak menyatukan orang. Dia tidak membawa orang. Sebab itu dakwah kepada Islam adalah dakwah kepada agama. Dia tak boleh dakwah kepada benda lain. Dia tak boleh dakwah kepada satu benda yang mewakili agama. Sebab kadang-kadang benda yang mewakili agama ni orang tak suka benda tu. Persatuan yang mewakili agama, kelab yang mewakili agama, parti yang mewakili agama, orang yang mewakili agama. Kadang-kadang orang tak suka. Kita contoh di Qatar kan. Kita kata orang yang kalau nak agama, dia mesti kena datang kuliah Ustaz Salman. Tak boleh. Ada orang, dia nak agama tapi dia benci Ustaz Salman. Nak buat macam mana? Dia tak salah. Kita yang salah sebab kita ikat kebenaran itu mesti ikut orang ni. Han tak ikut orang ni, han tak mau agama. Han tak mai usrah ahli, han tak mau agama. Mungkin ada orang, dia kata aku nak Islam. Cuma aku tak mai usrah ahli sebab aku tak pernah mai kuliah. Aku mai orang tengok pelik. Orang tengok satu macam. Dia ni, sejak bila dia insaf ni, sejak bila dia mai kuliah. Dia pun tak mai terus. Adakah dia benci agama? Tak, dia tak benci. Tetapi dia tak datang tu sebab apa? Sebab orang. Sebab kumpulan. Jadi sama juga. Jadi walayah itu yang mengikat adalah agama. Kita kalau nak dakwah kepada selain agama, kalau kita ambil parti politik UMNO ke PAS ke, kita boleh, tetapi itu tidak mewakili agama. Kalau orang tak terima itu, dia belum tentu sesat, dia belum tentu salah. Sebab yang dikira sesat ataupun salah adalah orang yang menolak agama. Sebab itu tuan-tuan, dalam kes hudud baru ni kan, yang tiba-tiba dibincangkan kembali, ada orang dia membantah hudud kerana dia tak mau hudud, kerana dia menganggap hudud itu zalim, kerana dia menganggap hudud itu ketinggalan zaman, dia itu boleh jadi kafir. Allah sebut wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Orang yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, mereka kafir ataupun mereka fasik. Dia boleh jadi kafir ataupun fasik.
Kalau dia buat kenyataan begitu. Kalau dia hina, oh kalau buat hudud habis ya semua orang tak ada tangan, dia boleh jadi fasik. Tetapi kalau dia kata buat hudud, orang Islam sahaja kena hudud, orang kafir tak kena hudud, itu tak adil, dia belum kafir. Sebab yang dia bantah itu bukan hudud. Yang dia bantah itu pelan pelaksanaan. Jadi kita kena berhati-hati dalam bab ini. Apabila orang bercakap tentang hukum agama, kita kena tengok apa yang dia bantah. Dia bantah agama ke dia bantah tafsiran agama? Kalau dia bantah tafsiran agama, kalau dia kata kalau buat hudud potong tangan orang Islam je, orang kafir tak kena potong tangan, rugilah orang Islam. Buat kesalahan sama, orang Islam kena hukum, kafir tak kena hukum. Dia belum menghina agama. Dia bukan menghina hudud. Dia menolak cara pelaksanaan kita. Tapi kalau dia kata, kalau buat hudud habislah semua orang, tangan tak ada sebelah, kaki tak ada sebelah, kena rompak je kena potong. Itu dia dianggap menghina agama. Jadi, walayah, kita ulang sekali lagi, yang mengikat mereka adalah agama.